Oke, kau mula-mula dari pokok, kau turun. Di Z lagi gini tau. Berani tak? Iya orang, nanti kesamaan orang ini. Tak dah turun kan? Nah, sudah dah turun. Salah. Salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Hari ini saya dapat wawancara dengan seorang legend ya. Seorang aktivis seni yang masih bergiat hingga kini. Saya perkenalkan, beliau ialah Yusof Marwi. Apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah. Sihat tadi ni bang? Alhamdulillah. Yalah, terima kasih kerana dapat bersama kita dalam wawancara ini. Okey, untuk permulaan, boleh tak abang perkenalkan diri abang ni? Saya ni seorang pelakon, pelawak, penulis, pengarah, pengacara. Yang last ni macam segan aku nak cakap. Penyanyi. Asal kau ketawa? Okey, berbalik pada yang tadi itu kan. Ya. Berapa P tadi Zack? Tadi ada 6 P. Oh. Kalau 5 dipanggil Panglima. Panglima. Ni Kalau Pang 6 lah. Pang 6. Okey. Okey, bermula dari kegiatan drama. Okey. Kegiatan drama. Tadi abang mention dulu dramatis kan? Ya. Okey, betul. drama kan, abang berdrama kan? Betul. Pelakon kan? Betul. Pelakon kan? Boleh abang ceritakan macam mana abang mula-mula ceburi bidang lakon ini? Oh, ini sebenarnya saya terlibat drama pentas. Dan kita tak tahu bakat kita yang mana dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu tau. Jadi bila kita dah masuk satu-satu bidang tu, rupa-rupanya ya Allah, ya Tuhanku, ini yang Allah berikan. Maka kita gunakanlah sebaik mungkin. Jadi saya bermula bermain drama, nak belajar lakonan tu, saya masih ingat kalau tak silap awal 70-an selepas bersekolah, tak tahu mungkin 73, 74, saya masuk nak belajar drama kat Balai Rakyat Kuchun, Toa Payoh. Kat Toa Payoh Saya daftarlah nak berlakon apa yang dikatakan lakonan. Jadi yang kelakarnya tu, kursus belum habis, persatuan tu tutup. Masa tu umur berapa tahun dah? 5 tahun ke 6 tahun ke? Itu baru merangkak jalan-jalan. Belum lagi. Itu baru tak. Belum lagi lepasan sekolah lah. Lepas sekolah. Taruhlah dalam umur mungkin 17, 18, 19, something like that lah. Jadi bila kat sana tu dah tutup, kita alamak, mana lagi nak pergi. Jadi guru yang mengajar, yang membimbing ketika tu, saya masih ingat lagi. Siapa? Cikgu Alias Husaini. Cikgu Alias Husaini Dah arwah lah, dah lama kan. Ya. Jadi dia cadangkan, Usop kalau nak teruskan bidang seni lakon ni, Usop boleh pergilah ke panggung negara ataupun Sriwana. Ketika tu tau. Ketika cuma ada 2 saja. Yang disebut lah. Yang disebut dah. Okey. Jadi saya pun dalam hati panggung negara saya tahu kat mana bangunan dia. Tapi Sriwana saya tak tahu alamatnya. Jadi saya dengan beberapa kawan tu, terus kita cakap, why not kita pergi je kat tempat panggung negara kat Clemenceau. Ya. Clemenceau. Ada yang masih ingat lagi? Ada panggung negara kat sana Ya. Panggung negara tu adalah satu. Ada akuarium kat sebelah dia kan? Kau akuarium yang kau tahu. Panggung negara tu adalah satu bangunan yang simbolik, dia berbentuk diamond. 3 diamond ke 4 diamond gitu. Dan kabarnya bangunan tu semua berbentuk macam brick batu bata. Satu. Dan saya dapat tahu juga katanya tu bangunan tu derma rakyat jelata tau. Satu batu bata tu RM1 ketika tu. Ini kita tak tahu ni. Sejarah dia. Tapi kerana bangunan tu, struktur dia agak sedikit bahaya, maka tu dirobohkan. Sejarah panggung negara tu sendiri. Ketika itu cuma ada satu panggung negara tempat pementasan dia? Itu je, situ panggung negara tu. Jadi saya pergi ke sana lah. Cari dan Alhamdulillah saya dapat jumpa lah yang dipanggil Bengkel Drama Kelab Panggung Negara. Bermulalah saya di situ. Bermula sebagai seorang seniman. Situ dah? Tidak jugalah ahli main-main aja lah. Main-main aja lah. Mana boleh tiba-tiba seniman. Ada sikit lah. Kami tu dia lah. Semua P, banyak P apa. So jadi dari situ bermulanya lah. Saya masih ingat lagi ketika tu mentor lah. Saya sebut mentor, iaitu yang membimbing saya tentang drama tu ialah Allahyarham Zulkasim Daud.
Oh, Zulkifli Daud. Saya masih pelakon ingat. TV jugalah. Pelakon TV, Ya. pelakon radio Correct. Aha. Dan selepas tu digantikan dengan Encik ataupun Tuan Haji Nadi Putra. Nadi Putra. Oh, masih ya. kini dia Alhamdulillah. lagi aktif, masih aktif. Masih. Alhamdulillah abang kita tu masih sihat. Yalah, kita doakan semuanya sihat lah. Yes. Okey. Dan lepas tu bila mereka semua sudah sibuk dengan urusan masing-masing, jadi saya diminta untuk ambil alih. Abang ambil alih? Yes. Hoi, aku jadi presiden Kelab Panggung Negara lah. Kau jangan main-main kau. Itulah alhamdulillah dari situ saya bimbinglah beberapa anak murid saya, kemudian sampai Panggung Negara kat Clemenceau tu nak dirobohkan, jadi kami semua kena pindah. Oh. Jadi pindah Kelab Panggung Negara tu, bengkel Kelab Panggung Negara tu pindah ke Clemenceau, ke apa tu, Tepek, kat tempat Teluk Air Performing Arts Teluk Air Center. Performing Arts Center. Okey, TAP. Teluk Air. Isi kan, Teluk Aha. Air Performing Arts Center. Okey. Tapi sebelum tu saya terlibat kat Okey. sana. Aha. Terlibat kat tempat Panggung Negara Clemenceau tu. Mula saya kenal drama tu kat situ. Okey, Dia ada okey. mini stage tau. Mini stage. Oh, ada stage lah. Jadi Okey. persatuan tu akan buat 3 bulan atau 4 bulan sekali mini drama. Oh, Jadi dia latih budak-budaknya semua bikin drama setengah jam punya ke 45 minit. Very small mini stage. Habis ada penonton. ada penonton juga. Penonton datang. Okey. Jadi itu satu aktiviti bulanan lah. Oh, jadi tak sunyi lah dia Ya, yes. budak-budak latihan dia Betul. pun ada juga. Akhirnya dia buat Ada pementasan. wadah untuk diorang menunjukkan betul, betul. pada masyarakat. Itu. Inilah anak-anak bengkel dilatih, kemudian buat persembahan. Aha. Jadi saya bermula di situ. Alhamdulillah. Jadi banyak jugalah drama-drama yang saya terlibat, daripada komedi ke serius, Okey. dan sebagainya. Okey, tadi drama. Macam mana abang boleh mula dengan komedi pula? Jadi di tempat Panggung Negara Clemenceau tu ada mini-mini drama dia. So diorang buat satu drama besar-besaran kat Panggung Victoria. 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 Jadi saya diberi watak utama. Komedi tu, cerita komedi, tajuk dia Aniaya Jenayah. Ni yang pertama abang buat lakon watak komedi ke apa? Okey. Bukan. Sebelum tu mini dah banyak Dah komedi. banyak. Okey. Jadi Allahyarham Zulkifli Daud dah nampak ini memang kelakar. Push dia kat situ. Okey. So jadi kebetulan skrip tu tulisan Latif Jaafar, orang lama juga Kelab Panggung Negara. Dan arahan dia dipentaskan besar-besaran kat tempat Panggung Victoria. Saya bawa watak utama dan alhamdulillah dapat sambutan hangat. Alhamdulillah. Cerita dia betul-betul komedi. Waktu berlatih kita sendiri tak boleh tahan. Very alamak, hebat lah. Itu salah satu kenangan manis agaknya. Ke Panggung Victoria. Jadi saya masih ingat jugalah. Ini kenangan manis. Saya tak kenal siapa-siapa yang menonton. Selalunya persatuan drama ni dia akan jemput orang-orang, para undangan lah. Jadi saya masih ingat, Zack, habis pementasan tu, Allahyarham Osman Zailani, yang datang menonton, Allahyarham M. Ramli yang datang menonton sebagai VIP, pergi belakang stage peluk saya. You just feel seorang selebriti terkenal di Singapura, pelakon-pelakon sandiwara ketika tu, TV, even kalau tak silap saya, Osman Zailani tu pernah berlakon Hawaii Five-O. Filem lah, dia Kan? bukan filem lagi, betul. Datang. Jadi itulah kenangan-kenangan manis, detik manis yang tidak akan saya lupakan. Aniaya Jenayah, sebuah drama komedi. Saya diberi watak utama. Aniaya Jenayah. Aniaya Jenayah. Memang okey. dia tu kena aniaya atas perbuatan jenayah. okey. Jadi dia ambil itu sebagai nama watak-watak. Jadi saya bawa watak aniaya. Aniaya. Okey. Sorry. Apa cerita? Salah. Cerita tu saya bukan. Yang ada jenayah yang saya jadi aniaya itu difilmkan. Masya-Allah. Itu cerita lain. Itu saya yang cerita ni saya jadi datuk bendahara. Itu cerita Melayu, cerita Purbawara. drama biasa. Cerita Purbawara. Purbawara komedi. Purbawara. Macam raja-raja gitu. Okey. Jadi kat situ lepas difilmkan kat KL, baru saya bawa watak aniaya. Yang peluk tu cerita apa sebenarnya? Yang Allahyarham peluk tu cerita Purbawara ke cerita aniaya? Inilah cerita komedi Aniaya Jenayah ni lah. Okey. Drama komedi berbentuk Purbawara lah. Berbentuk Macam Purbawara. raja-raja gitulah. Okey. Menarik tu Belum dipentaskan lagi semula cerita yang lama tu? Tak dipentaskan semula ke? Cerita lama. Dah bertahun dah.
Dapat tahu ni tu nak minta izin dengan penulisnya kau. Zack mana boleh suka-suka. Betul. Tak boleh copyright tu. Kalau ngopi boleh ya. Perkembangan abang sekarang. Perkembangannya macam Perkembangan bukan dari segi badan lah. Bukan dari segi badan ya. Jadi abang punya sekarang abang bergiat di mana ni? Setelah di Kuo Chuan dah tak ada, Panggung Negara dah tak ada, lagi satu saya ada selepas Panggung Negara tutup Panggung Negara, di Tepek pun dah tak ada lagi ya? Dah tutup lagi saya ya? pindah ke perkumpulan seni. Perkumpulan seni. Lain persatuan pula ni? Persatuan. Lain persatuan pula. Persatuan. Dia orang tu latihan dia orang di kat mana tu? Balai Rakyat Ken Hill CC. Okey ni sekarang abang bergiat di Ken Hill CC lah. Betul. Masih bergiat lagi sekarang lah. Masih lah, tapi agak malap lah. Pasal dengan keadaan sekarang lah. Okey. So jadi itu semua kita kena kendurkan lah. Kalau dibandingkan tahun 70-an, 80-an, 90-an dan masuk milenium tu kan kita semua okey. Jadi zaman-zaman tu kira zaman gemilang lah Yes. Zaman 70-an, 80-an 90-an pementasan masuk gemilang. 2000 pun boleh. Cuma bila datang COVID aja tu. Okey. Jadi ni kita kena sesuaikan lah kita punya kegiatan dengan keadaan sekarang ni lah. Dia penonton-penonton kita pun semua dah canggih-canggih. Dia bukan saja tengok di pementasan, dia pun boleh tengok melalui wadah Facebook ke, melalui wadah internet ke, semua masa itu. Media ni mudah sekarang lah, mana-mana boleh diperolehi lah dari keadaan-keadaan tu sendiri. Klik aja macam-macam kita boleh nampak. Abang ada apa-apa nasihat tentang macam mana jadi seorang pelakon baik ke, menjadi seorang pelawak yang baik ke, macam mana? Ada tips tak? Okey. Untuk kita punya sahabat-sahabat. Sebenarnya macam saya sebut awal tadi, bakat adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berkaitan dengan kepribadian kita, disiplin dan kegigihan atau sungguh-sungguh. Bila kita minat dalam sesuatu bidang tu, jangan ambil acuh tak acuh. Itu je. Dan kehidupan orang seni ni pun banyak cabarannya. Tentu. Tak selalunya semua manis. Dia ada juga pahit-pahitnya. Tapi kita harus melaluinya dengan hati terbuka, tabah, sabar, reda. Pasal ingat, bakat adalah anugerah ilahi. Tak semua orang ada bakat yang anda ada. So gunakan. Tengok dari segi bidang lakonan ada Academy Award. Dulu tak ada bang Dari dulu dah ada. Dulu dah ada Okey. dia dah ada. Dah ada. Tapi kerana dia punya penganugerahan tu dari orang-orang yang terlibat dalam bidang seni itu sendiri dihargai sangat, maka tu ada. Jadi macam saya ulangi lagi, bakat tu adalah anugerah ilahi. Sesiapa yang berbakat, gunakanlah bakat anda sebaik mungkin. Okey. Ada abang pernah berlakon dengan masa tu lah, legend-legend ke masa tu pelakon yang terkenal ke apa ke, ada tak? Ada Kalau you cakap pasal perkara TV, memanglah subhanallah dari zaman sandiwara gitu. Dulu sandiwara seminggu sekali. Saya masih ingat tiap hari Rabu pukul 8.30 malam. Duduk depan TV lah. Orang akan tunggu apa sandiwara kali ini dan sebagainya. Sandiwara apa? Siapa pelakon-pelakonnya? Itu kalau yang satu siri saja, bukan satu siri. Satu drama saja. Dan lepas tu dia ada siri-siri. Dan untuk pengetahuan Zack, Abang Usop bukan setakat berlakon komedi, tapi Abang Usop juga berlakon drama-drama serius. Drama serius? Why not? Betul ke? Muka kelakar je ni berlakon drama serius Aku serius kau ketawa. Okey, satu contoh. Apa contoh je? Purbawara juga 4 episod. Tajuk dia Tanah Tembaga. Tanah Tembaga tahu tajuk dia. So saya masih ingat lagi penulisnya Hamid Ismail, pengarahnya TV tu Jamal Ismail. So dia bukan adik-beradik nama je bapa Ismail sama. So jadi saya sparring dengan siapa tahu? Saya kunun-kunun hero watak kruk Allahyarham J.A. Halim, seorang legend. Sahabat legend. Saya. Tu. Itu satu 4 episod serius. Boleh.
Betul cerita. Betul. Zack, kau seorang pendekar. Cerita Purbawara pun pendekar. Kita tak pakai stuntman. Aku sendiri bergasak dengan budak-budak tu. Oh, okey. Wah, sumbang ke sumbing ke, tak kisahlah. Asal aku pukul, kau jatuh, kau pukul, aku tepis. Cukup. Dan lagi satu, kenangan indah juga. Ini cerita nelayan. Aha. 2 episod saja. Mhm. Tajuknya Ombak Melanda Pantai. Oh, Dan saya masih ingat, subhanallah, melanda pantai. yang sparring dengan saya, Ya. seseorang yang sekarang begitu terkenal, dihormati di tanah seberang. Siapa tu? Datuk Khairul Anwar Sali. Datuk Khairul Anwar Sali Oh, okey. Berlakon dengan saya ketika tu. Oh. Sparring sebagai adik-beradik dalam cerita kisah-kisah nelayan. Menarik Okey. Dan hamba Allah tu juga dulu bermula dari drama pentas. Tak silap saya, dia terlibat dengan Kemuning. Itu kalau zaman 70-an lah. Jadi orang-orang yang masa kini ni yang ada yang hebat-hebat, kalau ditarik balik sejarahnya tu, semuanya Jadi daripada bawah. dalam bidang drama atau dalam lakonan ni ataupun lawak, abang tak menyerantau tak ke negara lain ke apa, negara seberang ke untuk Tidaklah, buat persembahan? pasal sebenarnya Abang Su punya kerja tetap. Oh, kerja tetap. Jadi akting ni ataupun lakonan seni ni adalah sampingan saja, dan juga minat yang mendalam itu saja. Tapi ada masa untuk kita berlakon, untuk kerja penuh masa ni. Benda kalau dah minat, Ya. kita penuhkan ruang tu lah. Gunakan sebaik mungkin. Sesuatu yang kita minat, gunakan sebaik mungkin. Abang Sud juga menulis skrip Yes. Menulis skrip? Yalah, saya menulis skrip. Kalau untuk drama pentas, saya mengarah, menulis, kadang-kadang berlakon, kadang-kadang 3 in 1, kadang-kadang 2 in 1. Oh, semua? Kadang-kadang 1 in 1. Kalau 3 in 1, you tahulah, saya mengarah, menulis, berlakon. Ya. Kalau 2 in 1, menulis dan mengarah. Kalau 1, mengarah aja. Bidang pengacaraan pula macam mana? Pengacaraan tu saya lebih ke arah macam majlis-majlis, reunion, hari ibu. Dia orang gunakan saya sebagai pengacara, dan juga majlis-majlis DJ orang kahwin, Itu saya punya bahagian kegemaran saya. Pasal yalah. Zack, Abang Sop ni suka sangat menghiburkan orang. Okey, kita cakap pasal bidang lawak pula Terutama di Singapura tidak begitu mendapat sambutan gitu Dewasa ni lah, mungkin abang punya masa tu legend punya masa, gemilang punya masa tu lain lah, tapi sekarang punya masa ni Okay. lawak tu agak stagnan aja lah. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang agak dia panggil subjektif. Subjektif lah. Okay. Pasal zaman apa 60-an lah, jangan jauh-jauh, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan masuk milenium. Bahagian tu ada perbezaan dengan pemain-pemain yang berbeza-beza. Lawak ni banyak cara. Kalau dulu-dulunya dia orang lawak mau tu dipanggil slapstick. Okey. Slapstick tu kalau you tengok macam The Three Stooges. Banyak pukul-pukul lah bang. Iyalah. Dia pukul selenting lah, denyak lah, tarik telinga lah, tarik rambut lah. Kasar tu, kasar. Itu lebih ke arah slapstick. Yang mana masa kini memang tak sesuai. Habis lepas tu datang perubahan daripada macam apa kita panggil, kalau kat TV lah, The Van Dyke Show ke, Lucy Show ke, yang banyak dialog-dialog yang melucu-lucukan. Kita pun orang-orang Melayu ada buat teater komedi, dan semua komedi ni jadi orang kaya. Seberang tambak lah. Terkenal dengan diorang. Saya selalu tengok cerita ni. Kita jangan ambil yang lama, yang sekarang lah. Ustaz pun sekarang berlawak. So jadi macam itulah keadaan dia. Tak ada. Itu di seberang tambak. Tapi di Singapura ni, apakah pandangan abang? Macam mana kita nak memajukan menghidupkan kembali kita punya pelakon-pelakon atau pelawak yang ada? Sebenarnya saya ada terfikir juga. Sebenarnya hal ehwal benda macam gini, dia bermain serampang 3 mata. Serampang 3 mata Dalam ni, deep ni. Serampang 3 mata. Kalau salah satu mata tu tak ada, dia tak jadi serampang. Okay. Dia perlu serampang 3 mata. Serampang 3 mata ni penerbit,
pelakon atau pemain, Okey. penaja, penonton. Kalau tak ada salah satu ini, satu production ataupun terbitan tu tidak akan berjaya. Okey. You ada pemain ataupun pelakon, pelawak yang baik sekalipun, Okey. penaja yang hebat, tak lokek duit, tapi tak ada penonton. Apa kau nak buat? Kau berlawaklah sendiri. Semua kerusi kosong aja. Betul lah. Sekarang penonton ramai bang. Kalau di wadah online penonton ramai tapi cuma kita tak nampak aja. Itulah dia punya perbezaan dia. Perbezaannya. Penonton pun memainkan peranan. Dia punya semangat tu lain semangat lain Okey, ingat tu serampang 3 mata Kalau 2 mata lain. 2 mata lain. 2 mata kita lah. Kita. Tapi kalau 1 mata lain. Satu mata dah kira ini bang. Menyeramkan. Jangan cerita. Jangan cerita. Itu bukan rancangan ni. Ya, betul. itu rancangan apa? Mungkin satu hari kita boleh buat cerita kelakar seram bang. Okey abang, cakap pasal penyanyi, abang bilang abang memang boleh menyanyi lah, pernah menyanyi lah betul tak bohong Tidak. Betul. Okay. Saya ada. Jadi apa CD pencapaian ada buat kumpulan ke? Okey. Ini satu pengalaman indah di mana kita pelawak Singapura dibentuk oleh seseorang hamba Allah tu, saya masih ingat lagi, iaitu saudara Osman Kong. Rappers Tour. Okey, Rappers Tour. Saya pernah dengar juga ada 11 orang, hebat. Dan saya masih ingat kenangan indah ketika tu kat Sentosa. So, ketika tu kita buat persembahan. Ketika tu dah mula boom lah Rappers Tour ni, 11 pelawak ni kan. Tapi semua tua-tua ke? Tidak. Dia sebenarnya kalau kita nak sebut Rappers Tour, T-O-U-R. Oh, Rappers Tour. Cuma kita Melayu Rappers Tour. Rappers Tour. Tapi kalau orang putihnya Rappers Tour, T-O-U-R. Pasal ada pelawak yang muda saya tengok situ. Kat Rappers Tour tu. Ya, betul. So jadi itu menjadilah kita tu. Jadi macam mana tentang Rappers Tour punya sekarang ni? Ya, bagus ketika tu. Hebatlah dalam persembahan sana, persembahan sini. Kemudian break. Yalah, kata orang menjaga anak 11 tu dengan menjaga anak 1-2 kan banyak berbeza. Kerena. Jadi kita pun dari segi masa, pekerjaan semua dan susah nak dapatkan 11 buat persembahan. Kemudian tu berpecah dan saya dengan Mahadi Syur dengan Allahyarham Zainal Ihim, kita bentuk Setakat atas usaha saudara Rahmat Pasri dari BMG. Itu kataan tu sedap Setakat. Pasal kita ni macam karat. Betul, waktu bikin recording dia orang giat penyanyi-penyanyi suara karat semua. Tapi kita lebih ke arah komedi. Antara lagu apa lagu-lagu yang abang boleh ingat? Lagu Setakat tu sendiri ada satu lagu Setakat. Boleh sikit nyanyikan sikit. Setakat karat. Aku dah lupa lah. Lupa lirik dia. Okey. Ya Allah. Okey, akhir sekali lah Okey, abang ni baru-baru ni ada juga kegiatan yang lain saya tengok dia dalam Facebook abang ada tulis buku. Ya. Boleh abang cerita sikit tentang buku tu? Itu adalah projek projek apa kini yang baru diusahakan. Okay. Iaitu saya dengan seorang kawan kita buat buku. Okey, alhamdulillah. Buku di mana saya menceritakan tentang riwayat hidup saya dari segi keluarga, cinta dan juga seni. Okey. Buku saya tu Hidup Ini Ada Dua dan 2 Alkisah Yusuf Marwi. Dalam semua tu dalam satu buku. Itu dalam satu buku. Dalam satu buku. Dan kawan saya pun ada buku dia lah, pengalaman hidup dia lah. So jadi kita fokus buku saya dulu. So jadi sebenarnya ada lah, ya Allah, terlupa saya. Sebenarnya ada juga untuk hadiah awak, Cik Zakaria. Ini dia buku dia. Ini untuk saya? Betul. Alhamdulillah. Jadi sebagai satu penghargaan. Ini adalah buku dia. Okey, terima kasih. Kalau nak tunjuk pada penonton, muka saya yang handsome kat belakang. Ini dia buku dia. So alhamdulillah, cetakan pertama dah sold out. So sekarang saya dah buat cetakan yang kedua, dah dalam lebih kurang 40% gitulah orang-orang tempat. Tapi yang banyak membantu usaha saya ni seperti saudara, kenalan yang rapat, kawan-kawan yang rapat, kawan-kawan seni pun ada. Alhamdulillah. Dan tak ketinggalan juga peminat-peminat. Abang Sob, Cik Usop, saya nak satu. Jadi kita rasa macam a bit dihargai, rasa teruja lah. Dengan macam saya sendiri cakap, orang susah kita bantu dengan sedekah. Orang usaha
kita bantu dengan menyokong. Macam tadi Ya. serampang 3. Sempang 3 mata. Yes. Kalau tak ada pembeli, buku aku ni aku masukkan dalam icebox aja, dia beku. Bikinkan jeruk. Jadi something like that. nak mendapatkan buku ni macam mana? Oh ya, boleh Caranya? kontak saya. Melalui Facebook ke? Facebook boleh, WhatsApp boleh. Okey, terima kasih bang kerana dapat meluangkan masa wawancara dengan saya. Semoga apa juga pesanan abang, apa juga kisah-kisah abang menjadi inspirasi kepada penonton, menjadi satu kebanggaan kepada kita di Singapura. Seorang seniman Yusof Marwi yang akan dikenang jasa dan budinya sepanjang zaman. Terima kasih bang. Kau nampak muka aku serius. Ya penonton, saya serius. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.